Alhamdulillah, syukur pada Allah yang subuh berjemaah kat masjid ni dan boleh berkekalan lah sampai mati. Kalau tak sembahyang kat masjid ni, sembahyang kat masjid lain. Masjid Putrajaya tu kan, Masjid Sendayan ni. Pergilah mana-mana masjid kita nak sembahyang. Mana-mana pun boleh, asal sembahyang kat masjid. Jangan sembahyang tempat lain lah kan. InsyaAllah. Kita sambung balik nasihat Imam Al-Ghazali. Kita semua ni kena dapatkan nasihat daripada orang. Ada masa kena dapatkan nasihat jugalah. Kadang kita lupa, lalai, syok sendiri. Ada orang bagi nasihat, boleh dengar, ambil iktibar. Kadang yang nasihat tu budak kan, kita pun budak je. Kita pun tak ambil pot sangat bila budak bagi nasihat. Kadang-kadang orang tua bagi nasihat, kadang-kadang isteri bagi nasihat, kadang-kadang jiran bagi nasihat, kadang-kadang rakan partner bagi nasihat. Dengar je lah. Kita turunkan ego sombong kita kan, tak kira siapa lah. Jadi pagi ni yang kedua. Yang pertama hari tu saya dah baca dah. Imam Al-Ghazali bagi nasihat kepada murid dia. Yang pertama hari tu dia tanya soalan, apa yang paling dekat dengan diri kamu kat dunia ni? Jawabnya ialah mati. Mati ni semakin hampir dengan kita. Ada orang sihat mati, ada orang sakit mati. Ada yang muda mati, ada yang tua mati. Jadi ramai yang muda mati sekarang ni. Dia tak kira tua, muda, umur 30 mati, umur 25 mati, 18 mati, aksiden, sihat je, aksiden mati. Macam bulan lepas di Sungai Impian ada 2 kematian sekolah menengah kan. Pertama yang aksiden tu 17 tahun nak pergi kelas tambahan, mati kena langgar dengan lori, mati. Dia pun tidak menyangka mati kena langgar. Sekarang dah dalam kubur dah. Apa nak buat? Kubur dah. Patut SPM tahun ni. SPM dalam kubur. Sijil pandang mahsyar namanya. SPM juga. Kubur dah. Baru nak kelas tambahan. Kan? Yang kedua, budak perempuan mati terbakar kat rumah dekat Sungai Impian, dekat dengan sekolah saya. Dia tidur ke atas ke bawah, saya tak pasti. Dia terbakar. SPM juga. Dalam kubur dah. Nak ambil SPM. SPM dalam kubur. Sijil padang mahsyar. Lepas kita habis kubur, kita pergi ke padang mahsyar. Sijil padang mahsyar tu penting, tuan-tuan. Sijil padang mahsyar. SPM. Yang main-main. Mati dah. Yang belum mati, tuan-tuan lah. Segak lagi nampak kan. Boleh menonton lagi, boleh pergi main futsal, naik motor, rider mana-mana kan. Pergi membeli belah bersama orang rumah. Boleh santai-santai. Tak mati, relax kan. Subuh boleh dengar kuliah subuh, menyadar. Ada masa menyadar tidur, ada masa menyadar tak tidur kan. Bukan tengok bola memang kita tidur. Ni tengok kuliah subuh disediakan kan. Betul. Tuan-tuan ambil lah tu. Jadi tuan-tuan nak mati dan ni kan. Tak tahu lah mati bila kan. Kita kan doa, ya Allah panjangkan umurku. Tu yang tak mati-mati tu. Betul tak? Ya Allah panjangkan umurku, ya Allah sampai anakku berjaya, tengok dia kahwin. Dah kahwin mati kan. Dah kahwin anak tu mati kita. Dah kita cakap doa macam tu. Ya Allah bagi peluang, ya Allah panjang umur, nak tengok cucu-cucu orang besar. Dah besar cucu mati kita. Dan itu doa kita. Ya Allah panjangkan umurku sehingga 200 tahun. Macam boleh. Panjang sekalian. Menggigi yang so. Tuan-tuan, yang kedua apa? Yang kedua, nasihat Imam Ghazali kepada murid dia. Dia tanya soalan yang kedua.
Dia kata, apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia ni? Apakah yang paling jauh? Soalan ni soalan kebat tau. Soalan aras tinggi. Kan? Sebab murid-murid jawab aras rendah. Biasa je. Murid-murid jawab yang paling jauh dekat diri dia, waktu-waktu itulah iaitu negara China. Standard lah kan. Murid jawab negara China. Saya ada baca kat sekalian negara China punya sistem, macam mana dia boleh buat tembok besar China. Saya baca lah kan, beratus-ratus tahun nak menyiapkan tembok besar China. Beratus tahun, dinasti ni ke dinasti ni baru siap. Punyalah panjang beratus ke beribu kilometer, saya tak pastilah, tapi panjang atas gunung buat tembok, tuan-tuan sekalian. Macam mana dia buat pun tak tahu. Itulah kehebatan orang waktu tu, engineer, arkitek waktu tu power, tuan-tuan sekalian. Jangan kata arkitek sekarang power, dulu pun power. Dan batu tu besar, tuan-tuan. Saya tengok peta tembok stasiun tu panjang. Ramai yang mati buat tembok besar Cina tu. Dan saya dimaklumkan oleh kawan-kawan yang pergi Cina, dia orang Cina Malaysia, pergi balik negara Cina, dan balik sini dia cerita. Tuan Haji nak tahu ke, dia kata, tembok besar Cina tak tahu siapa yang buat tau. Mustahil itu orang buat. Saya kata, siapa yang buat? Jin dah buat. Saya kata, ni macam ni. Dia pun tertanya-tanya, macam mana boleh buat tembok besar tu dekat atas gunung, tuan-tuan. Panjang lah tu. Panjang. Saya kata, saya tak tahulah. Baik, yang pertama. Yang kedua, yang paling jauh ialah bulan. Standard lah, bulan. Yang ketiga, matahari. Yang keempat, bintang-bintang. Tuan-tuan, pihak NASA ni, bukan Nasaruddin ni, NASA tu lah apa nama tak. NASA Amerika ke mana saya tak tahulah. Dia pergi ke galaksi sana. Dia tengok kan, dia balik, dia kata sedikit masa lagi bumi akan berlanggar dengan matahari, dia kata. Tak tahu bila. Kepercayaan kita, tuan-tuan sekalian, itu kiamat berlanggar. Dan dia kata lagi, matahari ini akan terbit dari belah barat. Orang saintis barat tu, dia naik ke galaksi sana, Bima Sakti ke Sakti mana ke tak tahulah, tuan-tuan sekalian. Dia balik, dia bagi tahu atas kajian mereka. Pertama, apa dia? Pertama, bumi akan berlanggar dengan matahari sedikit masa lagi. Allah, bila? Tak tahu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, matahari akan terbit dari belah barat. Bila? Tak tahu. Tapi dia kata akan terbit dari belah barat. Okey. Habis. Ini kalau tuan-tuan jumpa, maknanya tuan-tuan panjang umur lah. Kalau tuan-tuan jumpa lah matahari terbit belah barat, umur tuan-tuan panjang. Ataupun tuan-tuan jumpa Dajjal, panjang umur. Jumpa Imam Mahdi. Sekarang pun dah jumpa Imam Mahdi. Orang aku, sayalah Imam Mahdi. Kan? Itu yang khutbah sebut tu. Pasal Imam Mahdi ni, belum keluar lagi Imam Mahdi. Imam Mahdi akan berpasangan dengan rakan kongsi dia, namanya Nabi Isa alaihi salam, untuk membersihkan kerosakan di dunia ni. Bila? Entahlah. Baik. Yang keempat, bintang-bintang. Habis. Jawapan tu kata Imam Ghazali semua betul. Kan soalan kebat, jawapan tak kebat. Jawapan aras biasa je. Apa jawapan dia? Imam Ghazali bagi tahu kepada murid dia, yang paling benar ialah apa dia? Yang paling jauh dari diri kita di dunia ini adalah masa yang lalu, masa lampau.
Ha. Sebab masa yang lampau tidak dapat kembali lagi. Kita tak boleh nak dapatkan kembali masa yang lalu. Yang dah berlalu, kita kena redha sahaja apa yang berlaku kat kita. Itu sebab para alim ulama memberitahu ataupun memaklumkan, jangan kita benda yang dah berlalu kita akan sebut kalau ataupun jikalau. Benda dah berlalu, jangan sebut perkataan kalau benda yang telah berlalu, yang telah ditakdirkan Tuhan. Umur tuan-tuan dah 45 contoh. Baik, kita pun cakap, kalaulah aku dulu, kan, sebut. Kalaulah aku dulu belajar betul-betul lah kan, aku tak jadi macam ni. Kalaulah dulu aku ni tak malas lah, aku tak jadi cleaner. Nampak? Menyesal kan. Sekarang ni dia cleaner tuan-tuan. Cleaner di pejabat kerajaan. Menyesal. Duduk kat tangga menyesal. Kalaulah aku dulu tak dengar cakap mak aku tak macam ni. Tuan-tuan, benda dah berlaku, takdir Tuhan. Terima sajalah. Yang kedua, contoh kedua, pasangan suami isteri yang berkahwin dapat anak. Anak pun dah besar, umur 20-an contohnya. Anak tu tak berapa jadi sangatlah. Bukan tak jadi, artinya apa yang diminta oleh mak ayah anaknya dapat macam ni tak dapat. Kan? Jadi suami isteri pun bersembang. Itulah bang, dulu kalau kita, dulu kalau abang dengar cakap saya, hantar budak ni sekolah agama, tak jadi macam ini anak kita. Contoh. Ini kadang-kadang dia bermain di fikiran tuan-tuan. Benda dah terjadi, anak kita dah umur 20. Dia bukan aliran agama. Dia lain. Anak kita bawa food panda contoh, food grab. Jadi mak ayah bergaduh sama sendiri. Kalau abang dengar cakap saya, hantar budak ni ke sini, dia tak ada buat macam ni. Kan? Baguslah bawa food panda, food grab tu, itu rezeki. Itulah rezeki sekarang yang orang bawa. Ramai yang saya jumpa dekat Surau An-Nur Pelangi Semenyih, geng-geng apa tu food panda singgah semayang. Saya kata bagus. Awak singgah semayang. Dah sampai target belum? Belum pak cik. Target berapa? Satu hari mesti dapat 10 job. Sekarang dah berapa? Baru 3 je. Okey, 7 sampai malam pak cik. Siapa dia tu? Engineer. Tuan-tuan. Kadang-kadang cikgu pun ada. Accountant pun ada. Pagi accountant, lepas balik pukul 5, mereka buat food panda, food grab. Jumpa dekat surau, tuan-tuan sekalian, semua pakai baju food grab dengan food panda. Saya sangat menghormati mereka sebab mereka berhenti semayang. Ini tempat musafir saya kata. Boleh lepak sini nak tidur ke nak apa ke. Kita berkata macam tu. Kan? Ada yang budak-budak food panda grab itu bila singgah maghrib, dia duduk dengan ceramah. Lepas tu saya bersama dengan dia, tanya khabar kan. Daripada mana? Daripada Ceras. Kenapa semayang sini? Rehat pakcik. Sebab job tak settle lagi. Ni kau apa ni? Selagi tak sampai target, tak balik lah. Okey, target berapa sehari? 500. Sekarang dapat berapa? Baru 300. Dia punya target tuan-tuan sekalian sampai tahap tu. Usaha dia. Redha lah tuan-tuan sekalian. Apabila kita bekerja dengan membawa motor, tapi berhati-hatilah. Jangan langgar lampu isyarat. Nanti berlanggar pula nanti. Itu yang kita pesan. Jangan buat laju sangat. Itu je. Tu orang marah. Okey. Kalaulah abang anak kita telur hantar mak tahfiz, budak ni jadi imam, tengok anak orang tu jadi imam mak tahfiz, anak kita tak ada apa pun. Jadi makmum. Apa salah dia?
Kata ulama, orang yang boleh menerima takdir Tuhan terhadap dirinya. Ini ulama sebut. Ulama mana ramai ulama tuan-tuan. Ulama ni ramai, nama ramai. Malaysia pun ramai ulama yang tidak didendangkan. Ulama-ulama pondok kita banyak. Kan? Yang semalam bekerja satu restoran, dia tanya saya. Budak mana pun tak tahu. Dia tanya saya, pakcik kerja apa? Cikgu. Cikgu tu apa? Alamak. Dia dari mana orang ni? Kan? Maknanya saya tahulah dia bukan orang Malaysia. Dia bekerja satu restoran dekat Pelangi Semenyih. Saya order dengan dia. Dia kan ambil order. Dia tanya, pakcik dekat Malaysia, dekat sini pesantren ada tak? Selangor tak ada sangat. Oh, pergilah Kelantan. Kelantan. Dia pun bening tuan sekalian. Maknanya tuan sekalian, pesantren dekat Malaysia ni banyak tuan sekalian. Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Perak, Negeri Sembilan, Johor, semua ada pesantren. Cuma banyak tak banyak je. Dalam tu ada ramai guru-guru pondok yang tidak didendangkan. Semuanya berilmu. Tapi taklah masuk TV pun. Tak ada. Tapi ilmu dia tinggi. Kan? Jadi doa mereka lah. Tuan sekalian, negara Malaysia aman damai. Dan doa tuan-tuan juga. Ingat ya. Malaysia ni aman damai. Jangan fikir pasal politik ke pasal ekonomi. Tak, itu lain cerita. Nak cerita pasal apa? Malaysia ni aman damai. Tuan-tuan. Aman. Kita boleh pergi sana sini. Tak ada orang tembak-tembak. Mana ada. Sebab apa? Doa alim ulama Malaysia ni. Doa orang-orang soleh macam tuan-tuan yang doa hari-hari. Supaya Malaysia jadi aman. Aman tak? Aman. Kan? Saya beruntung jadi rakyat Malaysia sebab aman duk Malaysia. Jarang gempa bumi, jarang berlakunya benda-benda yang Allah Ta'ala bagi yang teruk-teruk ni. Banjir biasalah. Banjir tu memang ada kan. Gempa bumi tak adalah. Tsunami pun tak ada sangat. Banjir je pun. Yang Tuhan jentik sikit manusia supaya sedar. Tak sedar juga dah bagi banjir. Kan? Baik, bukan orang lain, saya lah. Sedarlah balik. Yang banjir orang lain, kita lah kena muhasabah. Apalah salah aku ni sampai banjir dekat Malaysia ni. Okey, tuan-tuan, orang yang boleh terima takdir Tuhan, itulah kejayaan yang paling besar. Dia boleh terima dia ini seadanya. Yang tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan sebagai apa sekarang? Tuan-tuan sebagai tugas sebagai imam saja, gaji pun tak banyak. Contoh kan? Relax. Kan? Dia tak ada nak bising-bising, nak bersungut-sungut. Apalah jadi imam ni, apalah. Tak ada. Allah tentukan di imam dapat allowance tuan-tuan sekalian. Okey lah. Kan? Bak kata satu ustaz dalam ceramah dia ada 5 adik-beradik tuan-tuan sekalian. Mak bapak dia lorongkan semua adik-beradik ke bidang agama. Jadi adik-beradik mak bagi tahu apa nak jadi dengan anak kau ni bila hantar semua seorang agama. Waktu tu pedih dia kata. Pedih hati mak bila adik-beradik kata apa nak jadi anak kau ni bila hantar seorang agama. Waktu tu 4 aliran agama, ustaz ni tak. Ustaz ni aliran sains. Oleh kerana dia tak nak fikir pasal aliran agama tu, dia masuk aliran sains. Akhirnya dia masuk aliran agama juga. Mak kata apa? Mak dia seboleh-bolehnya nak anak-anak masuk aliran agama. Tapi adik-adik mak sindir. Dan apa nak dapat ni? Apa kerja dia? Kan nanti kalau belajar agama ni tak dapat kerja besar. Tuan-tuan tengok. Dulu sindiran itu sangat tajam. Tapi tuan-tuan sekalian tengok 5 adik-beradik ustaz ni semua berjaya dalam aliran agama. Ini pegawai agama department ni, yang ni sebagai guru agama sekolah kerajaan, yang ni kan ada semua. Kan? Sebab orang yang masuk aliran agama yang menjaga agama Allah, Allah akan peliharalah itu saja. Macam orang bimbang anak masuk mak tahfiz. Apa nak jadi mak tahfiz ni? Oh gitu. Saya kata dia pelihara Quran.
Dia pelihara Quran, Allah Ta'ala akan bagi rezeki kat dia. Kan? Habis 30 juzuk dia keluar baik. Allah akan dorongkan dia untuk sambung belajar di mana-mana tempat. Lepas tu dia ambil SPM persendirian. Tengok. Tahu Allah lorongkan. Dia tak ambil SPM pun. Ambil tahfiz swasta, keluar. Tengok Allah bagi pemikiran. Ambil SPM persendirian. Dapat lulus. Lepas tu masuk universiti, keluar, teman-teman sekalian, dapat kerja. Tengok. Allah Ta'ala jaga. Teman-teman sekalian. Kat Malaysia ni, teman-teman sekalian, sejujurnya memang perlu SPM sebab Malaysia. Kalau Singapura mungkin bukan SPM. Kalau Venezuela mungkin bukan SPM. Orang kata tak boleh SPM pun Malaysia ni. Saya bagi tahu Malaysia ni base dia sejujurnya, realitinya, tuan-tuan ingat ya, SPM lah. Kan? Sijil yang paling minimum anak-anak kita ni kurang-kurang SPM, tuan-tuan. Cuba kurang-kurang lah. Lepas tu tak nak belajar tak kisahlah. Yang SPM tu lah tuan-tuan sekalian, nak pergi mana-mana adalah sijil kurang-kurangnya. Ataupun tak ada sijil SPM, SRP. Itu je. SRP pun dah tak ada, P3 pun dah tak ada, SPM lah. UPSR pun dah tak ada. Bila tak ada UPSR, tak ada P3, SPM lah adalah jalan terakhir. Memanglah kat Malaysia ni tak ada SPM pun boleh hidup. Boleh, tak masalah. Cuma orang yang nak bekerja di sektor-sektor tertentu perlu dia tengok ada SPM. Tak ada tak payah. Kena ingat begitu juga. Jangan kata SPM tak penting. Penting, tuan-tuan sekalian. Sijil Padang Mahsyar. Itu yang penting tu. Habis. Jadi kata Imam Ghazali, masa lalu jangan dikenang. Move on, kata orang sekarang. Oleh sebab itu, ni solution yang paling penting yang Imam Ghazali nasihatkan kepada murid dia. Dan dia terpakai kepada kita semua bagi yang nak ambil nasihat ni. Apa dia? Oleh sebab itu, wahai muridku, kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang ni, ke depan ni, dengan umur yang ada ni, dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Yang baki yang ada ni, tuan sekalian. Allah bagi peluang ni. Macam umur tuan-tuan nak 60, tuan-tuan sekalian, baki tu berapa tak tahu. Baki itulah gunakan dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Baik, saya ambil satu kisah Nabi SAW. Tuan-tuan, kita ada dua amalan. Fizikal, amalan spiritual. Dua. Baik. Amalan fizikal, tuan-tuan sekalian, semua orang boleh buat. Saya pasti. Kan? Kita baca Quran, kita berpuasa, kita pergi umrah, semayang sunat, semayang tahajud, bersedekah, semua boleh buat dalam masjid ni lah. Yang dengar pun sama, semua boleh buat. Percayalah, yang belanja orang makan, yang tolak motor orang, itu amalan fizikal yang baik, yang bagus, jangan ditinggalkan. Baik, ada satu lagi amalan yang kita kena jaga elok, namanya amalan spiritual, amalan rohani. Baik, kisah ni saya sebut dan tuan-tuan dah dengar kisah ni, di mana kisah zaman Nabi SAW, Nabi bersama sahabat dalam satu masjid, kan? Tuan-tuan dengar kata Nabi, wahai sahabatku, kejap lagi ada seorang badui masuk ke masjid ni dan aku tengok dia adalah calon ahli syurga. Nampak? Sahabat-sahabat pun tertunggu-tunggu. Siapa? Bila Nabi sebut badui, itu adalah orang kampung. Sahabat pun tunggu-tunggu, masuk pula pemuda tu. Sempoi, teman-teman sekalian. Selipar masuk dalam tangan. Kan? Muka basah sikit. Kan? Nampak sempoi. Betul ke ni? Dia ni ahli syurga kan? Sahabat tertanya-tanya. Betul ke dia ahli syurga? Tapi Nabi kata, itulah calon ahli syurga. Tuan-tuan, sahabat keluar daripada masjid, jumpa pemuda, bro, aku ada problem lah dengan ayah aku. Aku nak tinggal rumah kau 3 hari boleh tak? Kejut.
3 hari. Lama kan? Boleh? Dia cakap dekat muda ni, dia nak lepak rumah dia 3 hari. Kenapa? Yelah, nak semak amalan apa yang sampai Nabi kata dia tu ahli syurga. Tuan-tuan, pergi kan? Aduh. Tuan-tuan, pada sahabat Nabi ke, Nabi ni, bila malam, dia tak tidur sangat, tuan-tuan sekalian. Macam saya tidur mati, mana dah jaga pun. Tidur pukul 5, 6 bangun. Mana dah bangun pukul 2, 3. Mati terus. Baik. Sahabat-sahabat Nabi, para salafus soleh, alim ulama, dia tidur ayam je, tuan-tuan sekalian. Bukan tidur betul pun, sebab apa nak terjaga, nak bangun tahajud. Sahabat Nabi ni, tuan sekalian, dia setiap malam, pagi, petang tengok mana amalan dia. Aku nak tengok amalan dia sebab aku nak tiru. Sebab Nabi kata dia orang biasa tetapi disebut sebagai calon ahli syurga. Berbanding sahabat Nabi Nabi beritahu, ya Abu Bakar, kamu syurga. Jamin syurga. Sahabat Nabi, yes lah. Sebab dia sahabat Nabi yang banyak amalan, yang banyak amal soleh, yang buat kebajikan, yang betul banyak benda yang dibuat. Ya tengok. 3 hari tuan-tuan sekalian, hari yang terakhir balik. Tanya, wahai pemuda, minta maaflah. Sebenarnya aku dengan ayah aku tak ada apa-apa pun. Habis tu kenapa kau lepak rumah aku ni? 3 hari pula. Punya lama 3 hari tu. Sebenarnya Nabi kata engkau tu ahli syurga. Kejut, ahli syurga. Tu sebab aku pergi buat checking. Aku buat semakan. Apa kau punya amalan? Tak ada pun. Memang tak ada pun. Aku tak ada amalan apa-apa. Aku tak puasa sunat pun. Bangun malam lagi lah. Kan, apa lagi tu? Semain duha ke tak ada. Quran baca dengan kak. Tak ada. Jadi aku nak tengok juga apakah amalan kamu ni. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Baik. Kisah ni tuan-tuan dah dengar dah. Saya nak bawa kisah ni sebab kita nak relatekan dengan amalan hati. Baik. Pemuda ni tuan-tuan sekalian, kerana sahabat Nabi nak tahu juga, dia pun sebutlah. Sebenarnya kisah ni panjang lagi. Sebenarnya aku ni, dia bagi jawapan lah. Sebenarnya aku ni bukan seperti kamu. Kamu ni banyak amalan fizikal, kan? Banyak semayang, bangun malam. Aku tak ada macam tu. Aku tak ada kekuatan. Itu sebabnya tuan sekalian, sahabat Nabi pernah tanya, ya Rasulullah, kalau kami semayang saja, kami berpuasa saja, puasa Ramadan, kami berzakat saja, kami pergi haji saja, boleh masuk syurga? Boleh. Sahabat tanya, boleh tak kami hanya buat semayang fardu saja, kami berzakat, kami berpuasa Ramadan, kami pergi haji, boleh tak kami masuk syurga? Boleh. Hanya buat itu yang wajib saja. Itu sahabat tanya. Kan? Nabi jawab, boleh. Bila kita buat 4 ni dengan terbaik. Sembahyang fardu 5 waktu buat, sunat tak buat pun, fardu je buat. Puasa sunat tak buat, puasa Ramadan buat. Lepas tu zakat kita buat, haji kita buat. Nabi kata boleh masuk syurga. Itu sahabat tanya. Kita boleh buat 4 ni. Takut tak seimbang. Banyak cacat cela, takut terkurang. Itu sebab kita tambah dengan benda sunat. Kita ni banyak dosa. Bukannya tak ada dosa. Banyak dosa. Bukannya tak ada dosa. Dosa ada. Banyak. Tu. Yang parah tu. Setiap malam, kata pemuda ni, setiap malam sebelum aku tidur, aku akan maafkan semua orang yang membenci aku, yang memfitnah aku yang menghina aku maafkan. Bila dengar daripada pemuda ni, sahabat Nabi kata apa? Memang patut kau calon ahli syurga. Amalan hati. Nampak? Senang ke tuan-tuan kita nak maafkan orang fitnah kita, orang hina keturunan kita, orang hina anak kita, orang perli kita kat surau masjid, orang perli teruk-teruk kan. Apa?
Ingat senang kita nak maafkan orang yang macam ni. Datang masjid tapi suka menghina orang. Datang surau tapi suka benci orang, tak tentu pasal. Kan? Aku maafkan. Kan? Ini tinggi nilai dia memaafkan orang. Dan aku memohon maaf kepada orang yang aku buat silap. Aku mohon maaf kepada imam yang aku perli pagi tadi. Aku mohon maaf imam, saya minta maaf lah pagi tadi saya perli imam baca macam orang kakak tua. Saya mohon maaf lah. Dia mohon maaf balik. Itu amalan hati. Itu. Yang kedua, aku tidak ada perasaan iri hati atau dengki kepada sesiapa yang lebih daripada aku. Langsung tak ada iri hati ke, kan? Jiran sebelah balik bawa Velfire, kan? Mana dapat duit ni, kan? Apa? Iri hati, kan? Dapat duit mana? Gaji RM1,500 ya, contoh kan. Nak ucap tahniah pun tak mau. Setiap orang yang dapat nikmat, tuan-tuan sekalian, orang tu kena ucap alhamdulillah. Kita kena ucap tahniah kat dia. Tahniah lah dapat beli kereta baru untuk menundukkan ego kita, kan. Cap tahniah lah. Ucap tahniah tak? Tak ada. Tak tahu je. Tak tanya pun kereta baru ke? Tak ada. Tak ada. Tak tahu. Lantak kau lah. Jangan tuan-tuan sekalian, kita berbudi bahasa. WhatsApp, Assalamualaikum, tahniahlah dapat kereta baru ni. Semoga kereta ni mendapat berkat dalam perjalanan pergi balik masjid surau ni. Amin. Settle lah. Boleh buat macam tu ke? Kawan kita masuk gambar dalam Facebook rasmi jabat dapat anugerah perkhidmatan cemerlang 6 orang. Tengok. Ini semua ni kipas ketua bos tak ada lah ni. Semua ni malas ni. Mak. Patutnya apa? Assalamualaikum. Tahniahlah pada anda. Tahun ni dapat APC. Penggerak dan cemerlang. Saya tak dapat APC. Saya ABC. Air batu campur. Okeylah. Apa salah dia? Tuan-tuan. Sebab perasaan dengki tu ada. Dia ni, pemuda ni kata apa? Aku langsung tak ada perasaan tu. Orang tu lebih pada aku ke? Anak dia berjaya ke? Anak dia tak berjaya ke? Tak ada. Kan? Anak kawan berjaya dapat 10 SPM. Itu pun mesej. Assalamualaikum, tahniah. Ingat, nak tulis tahniah tu berat, tuan-tuan. Sebab kita, anak kita tak dapat. Tunggu. Bukan senang benda ni, hati ni. Geram ni kenapa anak dia 10 anak aku tak dapat. Tuan-tuan, amalan hati ni yang paling susah nak jaga. Bukan senang. Kan? Macam ustaz bagi kuliah subuh yang datang 4,000 orang. Kan? Ustaz ni datang kuliah subuh yang ada 4,000 orang. Baik. Besok dia datang kuliah subuh kawan dia. Dia datang juga duduk belakang tu. Tengok. Nanti tak ramai pun. Aku lagi ramai. Nampak? Ini tak bagus lah ni. Malah hati. Nampak? Maknanya dia suka manusia itu jatuh. Dia suka manusia itu rosak. Dia suka manusia itu jangan lebih daripada dia. Malah hati. Nampak? Akhirnya kata sahabat ni, memang sah. Engkau adalah ahli syurga. Kalau Nabi tak sebut pun aku kata engkau adalah calon ahli syurga. Tuan-tuan sekalian. Amalan hati ni kena jaga. Kadang-kadang amalan hati terlintas. Jadi solution bagi hati yang macam ini apa dia? Yang dengki dengan orang, yang bersangka buruk dengan orang ni, yang kadang-kadang terlintas di hati tak suka ke orang. Para alim ulama menyatakan hanya satu saja solution untuk amalan hati yang macam itu, iaitu terus beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Astagfirullahalazim, ya Allah.
Kenapa aku cakap ke imam dalam hati macam tu, ya Allah. Kenapa aku cakap pada penceramah macam tu, ya Allah. Minta ampun, ya Allah. Ataupun jumpa penceramah tu, Ustaz, minta maaf lah semalam saya cakap Ustaz baru. Ustaz baru, contohlah. Okey. Hati tu mau jaga. Walaupun kita tonggang-tanggik semayang, tuan-tuan sekalian, itu amalan fizikal. Amalan hati, tuan-tuan, itulah yang sesuai dengan ajaran agama. Dah lah tu. Cuan. Orang banyak. Dah lebih pukul 7 lah. Lapar pun ni. Dah dengar pinggan mangkuk ting 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 tu memang tu cakap apalah. Tuang datang tu. Ting 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 ting. Pinggan mangkuk bersentuhan. Mana boleh dengar pinggan mangkuk bersentuhan? Dengar je hilang motivasi. Sebab apa? Nak pergi makan. Kan? Kita sekolah tu, kita sambung yang ketiga pada bulan depan. Nasihat yang ketiga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.